Okay, Assalamualaikum. Dengar tak suara kami? Kita test mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang dengar suara kami, boleh komen. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, hari ni kita minggu ni kan, kita kembali bersiaran dari Raudah Optometri Pantai Johor. Okay, so hari ni kita akan membawa satu topik yang jarang nak dengar, betul. Tapi sebenarnya ada yang berlaku, ada orang berlaku kat mata dia. Tapi kita jarang-jarang dengar lah. Itu apa tajuk dia, Wat, hari ni? Okay, hari ni tajuk dia, siapakah yang berisiko mendapat keratoconus? Okay, so hari ni point ni kita nak cerita pasal keratoconus lah, dan orang yang berisiko. Okay, so kita terangkan dulu lah apa itu keratoconus kan. Okay, so keratoconus ni adalah keadaan penyakit mata yang mana kornea dia yang bahagian depan mata ni dia bentuk seperti kun. So seperti sebenarnya dia nampak macam membonjol lah, kan. So nanti kita akan ada attach video juga kan. So orang yang kornea ada keratoconus ni, kornea dia menipis dan membonjol. Sebagai contoh, kalau tengok kat sini. So kita tengok yang belah kiri tu adalah kornea orang normal lah. Yang belah kiri tu kita dapat bentuk macam membonjol sikit kan, kornea bahagian depan tu. Tu untuk orang yang ada keratoconus lah. Seperti tu bentuk dia. Ni lebih nampak lah. So kita nampak lebih ketara lah. Yang belah kanan tu adalah bentuk kornea orang keratoconus. So keratoconus ni kan, so orang yang bentuk kornea dia macam tu, so ada efek, pasti ada kesan jugalah kepada tahap penglihatan dia. So orang yang ada keratoconus dia nampak macam mana, Farah? Kalau macam keratoconus ni, dia akan nampak macam satu image tu dia jadi double vision ataupun lebih lagi. Berganda-ganda lah. Biasanya dia kabur lah. Betul. Dia ada impulse ataupun dia nampak benda tu macam herod. Macam straight line tu, dia lurus tu dia akan nampak herod lah, tak straight. Macam tu, sengit macam tu. So kita nak ada video ke? Tunjuk video terus kejap So kita tunjuklah macam mana image yang orang keratoconus ni nampak lah. Keratoconus is a degenerative disease of the cornea that causes it to gradually thin and bulge into a cone-like shape. Since the cornea is the main focusing lens of the eye, any distortions in it lead to a distorted image projected onto the retina. As the disease progresses, the cone becomes more pronounced, causing vision to become more blurred and distorted. Because of the cornea's irregular shape, patients with keratoconus are usually very nearsighted and have a high degree of astigmatism that is not correctable with glasses. Tadi video tadi adalah gambaran lah, image macam mana kornea orang keratoconus dan macam mana penglihatan orang yang ada masalah keratoconus ni lah. So kita dapat lihat tadi image dia nampak blur kan, kabur, tak jelas. Okay, so Watika, so selalunya lah
Kan? Berapa kemungkinan kebarangkalian yang berlaku tu? Maksudnya orang yang berlaku tu nisbah berapa? So selalunya nisbah 1 daripada 2,000 orang. 2,000 orang. So daripada kajian lah yang kita lihat sebelum ni. Itu adalah kajian. Dan selalunya yang mendapat keratoconus ni yang paling tinggi adalah kaum India. Kaum India adalah antara kaum yang tertinggi mendapat keratoconus. Di negara kita lah kan. Dekat Malaysia lah. Nak bandingkan Melayu dengan Cina pun still ada, tapi tak tertinggi seperti population orang India lah. Okey. So hari ni antara orang yang berisiko untuk mendapatkan keratoconus ni, okey. Yang pertama, yang utamanya adalah disebabkan oleh faktor keturunan lah. Dia faktor genetik. So kena alert juga. So kita kena tahu juga sejarah dulu kan. Sejarah mak kita, tok wan kita apa semua kan. So sejarah keluarga tu sangat penting untuk kita tahu. Terutamanya dari segi penyakit tu. Sebab sebenarnya banyak penyakit yang berketurunan kan. So keratoconus ni adalah salah satu. So kalau contoh ada family kan dulu tok wan ke ada keratoconus. So macam mak ayah ni dah kena alert lah, dah start buat pemeriksaan mata. Maksudnya anak-anak dah kecil pun dah start buat pemeriksaan mata. Terutamanya kalau dah memang kita dapat detect dari awal dia tak nampak kan ada masalah. So kena dah bersedia lah. So memang kena bawa dari awal lagi buat pemeriksaan mata. So kita detect awal tu kita dapat cegah lah jadi lagi teruk. So yang pertama orang yang berisiko bila dia ada sejarah keturunan genetik lah orang kata. Jadi yang kedua adalah mereka yang mempunyai alahan. Contoh macam ada sedung ke, ada asma ke. Jadi dia akan rasa gatal-gatal, mostly dekat bahagian hidung dan juga mata. So apabila dia seseorang tu dia alami alahan ataupun sedung tu, dia akan confirm dia akan bila gatal kita akan tonyoh mata kita. Ya betul. Bila kita tonyoh mata kita telah merosakkan ataupun mengganggu lah kita punya kornea mata kita. Pertama sekali kalau contoh kita kata budak-budak kan, kita tahulah budak-budak kalau gatal macam mana kan, dia tonyoh tu memang kuat kan. So dia tonyoh terlalu kuat tu boleh mengubah bentuk kornea. Tu maksudnya dia jadi tu disebabkan oleh alahan lah. Sebab dia sebenarnya tak semua orang yang alahan ada keratoconus ni, tapi disebabkan oleh kita tengok dia punya tindakan tu kan. So kalau dia tonyoh terlalu kuat dan kerak, berkemungkinan untuk dapat masalah keratoconus ni adalah tinggi. So sebab tu kalau selalu kes ni kita ada juga dapat kan, dekat hospital dekat kita sini pun kita check power tinggi ni kan. So sebab situ kita dah dapat detect dah, budak ni. Kita kena tanya juga mak ayah kan, budak ni selalu garu mata ke apa semua ke. So selalu budak-budak kan main kotak ke apa kan, garu kuat-kuat apa semua. So yang tu bahaya juga sebenarnya. Situ. So kena alert jugalah mak ayah kalau nampak anak selalu tonyoh mata kan, kuat dan kerap, kena halang. Okey. Jangan bagi, ataupun boleh tuam kalau rasa gatal sangat. Untuk kurangkan dia terlalu garu mata lah. Kalau celik dalam air boleh ke? Macam kurangkan rasa gatal tu. Boleh juga. One off boleh lah. Alternatif lah untuk kurangkan rasa gatal tu. Betul. Okey, so seterusnya siapa lagi yang berisiko? Yang ketiga adalah mungkin orang yang ada penyakit sistemik. Ada jugalah contohnya seperti Down syndrome ataupun Marfan syndrome. Mungkin tak banyak lah, tapi mungkin kemungkinan tu ada juga berlaku untuk orang ni. Okay. So yang itulah adalah 3 golongan yang berisiko. Yang pertama tadi adalah secara keluarga, keturunan. Kedua adalah dari segi alahan, tonyoh mata. Yang ketiga adalah penyakit sistemik lah. Okey. So kena alert dah kan di situ. Daripada siapa yang risiko tu pun dah kena alert dah. Okey. So hari ni kita nak jelaskan apa lagi? Kita nak tengok apakah tanda-tanda ataupun simptom. Simptom kita ada keratoconus. Okey, kalau kita tengok kan tadi macam Watika cakap tadi, yang pertama dia dah mula rasa blur, dah tak nampak kan, dah rasa kabur-kabur. Okey, yang kedua mungkin dia punya
selalu sangat tukar cermin mata. Ya, Bila dalam masa setahun kerap sangat tukar cermin mata, bermaksud dia punya tahap penglihatan dia semakin teruk, merosot. Jadi daripada segi situ kita kena tengok kenapa asyik tukar spek mata. Mungkin disebabkan oleh dia punya kornea mata dia dah ada cala ke, keratoconus ke. Kita punya keratoconus ni dia tak boleh detect by naked eye. Maksudnya mata kasar kita tak boleh tengok. Susah lah, kecuali kalau yang dah teruk tu kan, nampak bonjolan tu. Okey. Kalau macam daripada tepi ni kita tak nak nampak lah, kalau macam orang yang sedikit saja kan. So kita kena check dekat optometrist ke, dekat doktor mata untuk check sama ada kita ni ada keratoconus ke tak. Okay? Sebab kalau kita pun tengok orang ni tak ada keratoconus pun, tapi bila dia pergi check dekat optometrist ataupun doktor, rupanya dia ada keratoconus. Betul. Okay, so bila selalu sangat kerap tukar cermin mata, tu antara tanda-tanda lah. Tanda-tanda mungkin ni kemungkinan saja ada mengalami keratoconus. Okay, seterusnya apa lagi tanda-tanda yang ni? Tadi macam dia tukar spek mata tu, selalunya kalau kita tengok juga dia tukar spek mata tu, power tu terlalu tinggi tak berubah kan dalam setahun tu. Adakah 100 apa semua tu tak normal lah. Sebab kalau orang yang normalnya 2-3 tahun mungkin naik 25 ataupun 50 macam tu. So tapi ni tak sampai setahun pun check lagi semula dah naik 100 kan, ataupun 100 ke atas tu. Mungkin kita dah boleh something wrong lah macam tu kan. Power dia mendadak lah. Dan ada juga selalu kita dapat kes sebelah mata je dia tak selesa. Baru buat spek kan, sebelah mata je tak selesa. Kita check dah naik 100. Mungkin berlaku ni sebelah mata je. Kan? So memang selalu kalau orang keratoconus ni, kalau ada sebelah je mungkin power dia macam berbeza sikit lah. Sebelah rendah, sebelah tinggi. Sebab orang yang ada keratoconus ni memang power silau dia tinggi. So kita boleh detect, salah satunya kita boleh tengok pada power silau dia lah. Selalunya 300 ke atas. Silau ni 100 ke atas pun dah tinggi. Terutama orang keratoconus ni dah 300 ke atas lah. So dari situ dah ada tanda-tanda lah. Kita tengok power pun kita dah macam boleh kita boleh macam mana, kita boleh jaga-jaga detect, boleh detect tanda awal dia lah. Okay, seterusnya dia akan tanda-tanda lagi sukar untuk memandu waktu malam. Ya, betul. Sebab silau kan. Malam kan kita main dengan cahaya, dengan lampu. Ya, betul. So orang keratoconus ni lebih sensitif. Memang susah lah, terutama waktu malam. Mungkin tu disebabkan oleh dia punya bentuk kornea dia dah tak sekata. Jadi cahaya yang masuk dalam mata dia tu dah berselerak. Betul. Tak boleh fokus dekat kita punya bahagian belakang mata untuk hasilkan image tu. Betul. Dan mungkin lagi satu tanda-tanda kan, kita nak detect tu, kita tengok kat dia selalu garu mata ke, selalu kita kata kan selalu garu mata, ataupun selalu sakit kepala dekat bahagian dahi ke, boleh jugalah bahagian depan ni lah. Betul. Okay. Dan yang lagi satu mungkin dia nampak macam mana, benda selalu kita tengok image tu dia tak sharp, dia ada bayang-bayang bahagian tepi. Sebab macam Farah kata tadi, dia punya cahaya tu dia dah apa, pecah-pecah, berselerak kan. So dia nampak tak sharp lah image tu. Untuk orang yang tanda-tanda ada keratoconus. Okey, seterusnya apa lagi yang kita nak bincangkan petang? Kita akan bincangkan tentang tahap ataupun peringkat. Keratoconus ni pun dia ada tahap dia lah. Yang pertama tahap permulaan, awal lah. Yang kedua tahap sederhana, moderate. Yang ketiga adalah tahap yang teruk, advance. So macam mana kalau tahap yang awal ni? So tahap awal ni selalunya kita kesan dia punya power mungkin dalam kurang pada 300 lah. Power silau dia. Ya, power silau dia. So tahap awal ni memang macam kita cakap dia susah nak detect kan. Sebab dia tak ketara sangat. Kecuali kalau orang yang betul-betul pergi buat pemeriksaan mata secara detail, so dia boleh tahu daripada awal lah dia ada keratoconus ni. So orang keratoconus ni untuk peringkat awal, selalunya rawatan dia, kita masuk pada ni lah, rawatan, peringkat dan rawatan yang sesuai lah adalah cermin mata. So kalau orang yang peringkat awal ni, dia pakai cermin mata pun masih membantu dia untuk melihat dengan jelas lah. So tak ada masalah. Ataupun
tak nak pakai cermin mata pun kita boleh pakai contact lens. Sudah start boleh pakai contact lens. Dan contact lens ni bukan contact lens yang biasa orang pakai kan, yang lembut tu, tapi dia separuh keras. Ada video, ada gambar. RGP. RGP. So yang tu dia kecil je, dia bentuk kecil je bulat. Dia terletak dekat mata kita yang hitam tu. Tu adalah contact lens untuk orang keratoconus lah. So sebenarnya contact lens ni dia lagi bagus sebab dia membantu mengurangkan benjolan. Betul, Kornea. progresif, jadi lagi teruk, dan penipisan kornea lah. So adalah tu salah rawatan. Sebab kan kita boleh tahu kalau katakan kita punya kornea mata tu dia dah semakin menjadi cone, berbentuk cone, kita punya lapisan kornea tu semakin menipis sebenarnya. Jadi bila kita pakai contact lens tu dia dapat membantu untuk mengurangkan lah, menipiskan kornea mata kita. Dia cuba bagi sedikit tekanan lah, kan, daripada dia lagi bonjol lagi ke depan kan, lagi teruk. Okey. Dan untuk kalau orang alahan mungkin boleh pakai ubat titis mata untuk mengurangkan rasa gatal semua tu. Untuk kurangkan rasa kita nak tonyong mata kan. Okey. So sama juga kalau peringkat yang kedua moderate pun so dia lagi teruk lah. So sebab tu moderate ni setengah orang dia pakai walaupun dia pakai cermin mata still tak nampak sharp lagi. So dia dah teruk sikit kan. Pakai cermin mata pun masih dia tak nampak jelas lah. So selalunya orang yang moderate ni kita dah start suggest pakai RGP, contact lens tu. Banding macam yearly tadi mungkin buat yang untuk orang yang tak teruk lagi, cermin mata still boleh nampak elok kan. Ni yang dah moderate mungkin dia dah kurang sikit lah untuk yang cermin mata, so dia kena pakai contact lens RGP. Macam tu. So sebenarnya tahap keterukan ni memang kena ada mesin khas lah. Kita ada untuk detect tahap dia punya tahap peringkat keratoconus tu. So kalau yang teruk, peringkat teruk tu mungkin kena ada jugalah untuk surgery kan, untuk kornea, pemindahan kornea. Ya, betul. Tapi yang tu hospital lah, kan, dekat hospital. Okey. So sebenarnya so sebenarnya kalau selalunya kalau contoh ada customer datang kat kita, selalu benarnya ramai juga yang dah tahu ada keratoconus kan. Ada memang selalu yang ada keratoconus tu kita boleh tengok memang power silau dia tinggi-tinggi lah. Buat spek pun power silau tinggi kan. Dan ada juga yang tak tahu ada keratoconus. So kalau orang yang datang kan, customer yang datang kat kita, daripada simptom apa yang dicerita, kita tengok kan, selalu tukar kerap, tukar spek ke, power naik mendadak ke, silau tinggi ke, ataupun daripada cerita dia cerita tu kita macam boleh detect dia ada keratoconus. Kita boleh buat refer lah, surat refer ke hospital atau klinik pakar mata. Sebab contoh kat Raudah kita tak ada alat untuk check tahap tu keratoconus. Tapi kita boleh check lah kita boleh ada ke tak ya, keratoconus. betul. Kita boleh tengok ada dari tanda-tanda lah. Sebab kita check mata tu kita boleh tengok lah tanda-tanda dia ada keratoconus ke tak. So kita boleh buat surat refer kan kat hospital nanti untuk tindakan lanjut. Okey. Dan kalau kita check mata, still pakai spek mata boleh membantu dia lihat jelas, dia boleh buat spek mata macam biasa lah. Cuma kalau dia nak pakai buat contact lens RGP tu, macam dekat hospital ada lah, ada sediakan, ataupun ada kedai optikal yang juga supply contact lens RGP tu lah. Macam apa? Okay, so keratoconus ni macam saya cakap tadi, dia tak boleh detect dengan mata kasar kita. So memang kena buat pemeriksaan bila datang ke Raudah ataupun dekat pusat-pusat optometris yang lain, ataupun di kedai spek mata, saya tak pasti. Tapi dekat hospital boleh, klinik boleh ni lah kan, boleh check sama ada saya ada keratoconus atau tak. Tapi kena pastikan dulu lah simptom yang kita cakap tadi, power rasa dah naik
banyak mendadak terus, lepas tu mata gatal, lepas tu silau rasa macam kalau bawa kereta malam-malam rasa macam terlalu mata pun bukan terik, dia jadi pecah teruk sangat. So kat situ kita dah boleh detect mungkin kemungkinan ada keratokonus. Bila kita tahu kita ada keratokonus pada peringkat awal, dia boleh lagi membantu. Tapi kalau dah tahap yang teruk, mungkin kita kena buat surgery pembedahan. Kalau katakan macam tu, kalau ikutkan kita tak nak pun ada penyakit yang macam tu, tapi kita ada rawatan. Selagi kita boleh bantu, kita akan bantu. Okay, so kalau ada pertanyaan ke apa-apa ke, boleh terus komen kat bawah, so kita boleh jawab. So tengok sikit ada tu. So selepas so selepas ni kita ada apa? Video kan, lebih details lah tentang keratokonus. Dan macam mana dia akan tunjuk lah video tu macam mana pelihatan ataupun rawatan apa semua lah. Betul. Okay, so kalau ada apa-apa masalah boleh terus datang ke Raudah. Nanti kita akan advise ataupun bagi consultation dengan lebih detail lah. Okay, dengan keadaan mata, sebab setiap mata orang tak sama. Jadi kita punya consultation pun tak sama berdasarkan mata. Okay, mungkin itu sahaja daripada kita minggu ini. Ya, betul. Okay. So siapa nak datang ke Raudah boleh. Sekarang kita still ada Yes kan, promosi betul. Yes, Year and Sale. Sangat berbaloi. Awal tahun sekarang. Ya. Bukan sale dan awal tahun. Awal tahun. Sampai 31 hari bulan ni sahaja. Ya. Sangat berbaloi lah. Kalau siapa yang dalam keluarga nak buat kan. Sebab apa, untuk pembelian kedua lagi banyak diskaun yang kita akan berikan lah. Contoh macam anak nak buat, mak nak buat, adik nak buat, kan, kita akan dapat diskaun sampai 90%. Okay, itu bergantung kepada pembelian lah. Kita akan bagi tahu sedetail lagi lah nanti. Okay, terima kasih Watika sebab minggu ni bersama dengan kita. Terima kasih. Okay, so harap video hari ni dapat memberikan sedikit info, sedikit manfaat kepada semua. Mungkin ada yang dah pernah dengar pasal keratokonus, ada yang tak pernah langsung tahu apa tu keratokonus dan tak pernah dengar perkataan keratokonus pun. So hari ni dah dapat ilmu tentang satu penyakit mata. Mungkin juga boleh berlaku dekat, dia sangat terbuka, boleh berlaku di peringkat umur, pelbagai peringkat umur kan. Sebab betul. Bukan hanya daripada segi orang tua sahaja, orang remaja pun boleh dapat juga keratokonus. Betul kan? Betul. Macam tadi kita cakap pun, budak-budak pun boleh dah berlaku kan. Dia suka tonjol mata kan. Sebab dia kan sebab keturunan saja kan. Tapi disebabkan oleh tindakan kan, kita pun boleh jadi juga habit, kita kata habit kan. Suka garu mata apa semua. Betul. So kena jaga-jaga, alert jugalah mak ayah apa semua pun kan. Kena tahu daripada sejarah keturunan, keluarga. Kena tengok habit kan, anak-anak macam mana semua. So kena alert lah semua tu. Okay. Okay, sampai di situ saja kita punya live minggu ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh PM dekat Facebook kita boleh, dekat IG kita boleh, dekat WhatsApp kita pun boleh, dekat Telegram pun boleh, tak ada masalah. Kita akan jawab secepat mungkin. Dan jangan lupa sekarang kita dah ada channel YouTube Raudah Optometri Adostar. Pelbagai lagi info yang kita akan upload dekat situ. So boleh search dekat YouTube kita juga. Raudah Optometri Raudah Optometri Adostar. Betul. Jangan lupa subscribe. Like, subscribe and share. Share and subscribe. Macam tu lah kan. Dan komen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we are going to go through a typical journey that a keratoconus patient may experience. Keratoconus symptoms will usually start with itchy eyes, and the only relief they will get is with eye rubbing. It is an eye condition often diagnosed in the teenage years during puberty. As the condition progresses, not only do patients suffer from itchy eyes and allergies, but their vision will start to get blurry as well. Keratoconus usually affects both eyes, but one eye is nearly always worse than the other. An appointment with a local optometrist is usually made at this early stage, and quite often the condition is misdiagnosed as having a lazy eye or astigmatism.
The patient is then prescribed a pair of glasses to wear to try and correct their blurry vision. In the early years of keratoconus, the eye disease can progress quite rapidly, and the patient will often go back to the optometrist as the glasses prescribed are no longer helping. It is usually at this stage that the patient is diagnosed with keratoconus, having suffered a lot of anguish. Sadly, misinformation is the norm, and they now believe that blindness is inevitable. Luckily, this is not the case. When being referred, the best option is to an optometrist or an ophthalmologist that specialise in keratoconus. The keratoconus specialist will closely follow the progression and may recommend collagen cross-linking to slow down the progression. Avoiding eye rubbing is critical in managing keratoconus. A corneal transplant is nearly never the correct option at this early stage. Vision rehabilitation is always best managed by the specialist optometrist, who has most experience in not only prescribing glasses, but more commonly customised contact lenses. If you have been recently diagnosed with keratoconus, do not stress. See us at the eye practice and have your eye condition